Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini Ustaz menangguhkan kuliah pengajian hadis untuk memberi laluan kepada satu kuliah khas bertajuk COVID-19. Boleh? Alhamdulillah. Semua kita maklum bahawa virus COVID-19 melanda dunia. Dalam konteks domestik kita di Malaysia, menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, berada pada gelombang ketiga sekarang yang dianggap makin ganas. Setiap masalah ada penyelesaiannya, dan penyelesaian bagi seorang Islam harus dilihat dalam dua aspek. Pertama, penyelesaian secara teknikal. Yang kedua, penyelesaian secara spiritual. Penyelesaian secara teknikal sebagaimana yang telah dihidangkan kepada tuan-puan, SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pakai pelitup muka kecuali penceramah yang sedang berceramah. Buat penjarakan sosial. Jangan membuat engagement dengan mereka yang bergejala. Jangan masuk ke kawasan wabak. Cek suhu, jaga diri masing-masing, gunakan sanitizer, tunggu vaksin yang sedang dibuat oleh pihak kumpulan profesional, doktor-doktor perubatan. Ini semua adalah penyelesaian secara teknikal, dan Islam sangat respect akan penyelesaian tersebut. Ustaz tentunya tidak akan berbahas pada angle ini, sebab ini bukan lapangan Ustaz, bukan kemahiran Ustaz. Kedua, kita ada penyelesaian secara spiritual, secara kerohanian, penyelesaian secara agama. Yang ni insya-Allah kemahiran Ustaz. Maka Ustaz akan hanya berbicara pada ruang lingkup dan daerah kemahiran Ustaz sahaja. Jadi pada malam ni Ustaz nak mengangkat tajuk macam mana caranya untuk kita berikhtiar secara spiritual solution, penyelesaian secara spiritual untuk mengelak daripada COVID-19 melanda kita terus menerus. Apa yang Ustaz bakal sebut ini ikhtiar. Mana rujukannya? Sila rujuk Al-Quranul Karim, surah As-Saffat, bermula dari ayat 139 sehingga 144. Surah apa tuan-puan? As-Saffat. Ayat ke berapa? 139 hingga 144. Nasnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ila fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Bermaksud, sesungguhnya Nabi Yunus termasuk di kalangan mereka yang dilantik menjadi rasul. Tak kala mana bersegera Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, pergi mendapatkan bahtera yang sedang berlayar di lautan yang penuh dengan muatan. Maka diundi, beliau termasuk di kalangan mereka yang tersingkir, seseorang yang disingkirkan.
dicampak ke lautan, ditelan, falataqamahul hutu wa huwa mulim, ditelan oleh ikan besar dan menderita di dalamnya. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah tidak Nabi Yunus itu berzikir kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Nabi Yunus akan terperangkap di dalam ikan besar itu sampai hari kiamat. Sepintas selalu tak nampak mana dia COVID-19, apa penyelesaiannya, dan apa kita nak synchronize tajuk cerita Nabi Yunus dengan wabak COVID-19. Ketuan-puan dah boleh relate dah? Kalau dah boleh relate, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Okey, baik. Hadirin sekalian, Ustaz ringkaskan ayat ini kepada kefahaman. Nabi Yunus alaihissalam diutuskan kepada kaum bangsanya di Iraq dan di Palestin. Itulah kaum Bani Israel. Tetapi sebagaimana lazimnya, kaum Bani Israel ini degil, enggan tunduk dan patuh menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan makin diajar makin culas, makin diajar makin melarikan diri, sampai ke satu garis Nabi Yunus agak bosan. Terus Nabi Yunus merajuk. Orang Kelantan panggil mecok. Ada Kelantan sini kan? Oh, tak mengaku Kelantan. Kelantan. Betul mecok kan? Okey. Merajuk, membawa diri menaiki bahtera yang besar. Elok-elok naik bahtera itu, rupa-rupanya bahtera itu sudah dipenuhi dengan manusia dan sudah maksima muatannya. Sejurus Nabi Yunus naik ke atas bahtera itu, tibalah bahtera itu menjadi sengit, tak seimbang, akan karam bahtera tersebut. Akhirnya sekali kapten kapal beritahu penyelesaiannya mesti dicampak seseorang daripada bahtera ini demi nak menyelamatkan yang lain agar kapalnya tidak karam. Soalnya siapa yang dicampak? Akhir sekali fasahama fakana minal mudhadin. Fasahama artinya mengundi dalam bentuk tulis nama pada kertas masing-masing, kemudian gulung masuk ke dalam bakul, goncang, kemudian kapten kapal tarik satu nama, buka kertas, baca nama. Siapa dia? Yunus bin Matta. Nabi Yunus yang kena campak. Semua dalam keadaan dilema ni, termasuklah pengikut Nabi Yunus yang beriman dalam kapal. Tak sampai hatilah kita nak buang Nabi kita. Akhir sekali, kamu tengok aku tengok kamu. Senang cerita, kita batalkan pusingan pertama, buat pusingan kedua, ting ting, modus operandi yang sama. Hujung sekali buka kertas Yunus bin Matta, sama 2-0. Tak puas hati, buat pusingan ketiga, goncang bakul, cabut nama, tengok-tengok Yunus bin Matta. Akhir sekali Nabi Yunus kata cukup. Ini mesej daripada Allah Azza wa Jalla nak beritahu memang aku yang akan terjun daripada bahtera ini. Maka Nabi Yunus pun terjun daripada bahtera itu, terus masuk saja ke dalam laut. Falataqamahul hutu, ditelan oleh ikan al-hut, ikan besar. Nak kata ikan paus ke, nak kata ikan jerung ke, katalah, pokoknya ikan tu ikan yang besar. Wahwa mulim. Ketika Nabi Yunus berada dalam ikan paus itu, kita namakan seketika
wa huwa mulim, keadaan Nabi Yunus adalah pada posisi lockdown. Nah, semakin dekat tu dengan tajuk kita ni. Suasana Nabi Yunus suasana PKP, mulim. Suasana Nabi Yunus suasana lockdown, suasana yang sangat stres. Apa tidaknya kalau ditelan oleh ikan paus, tiba-tiba mati, selesai. Masalahnya hidup. Dan hidup tu di mana? Di dalam perut ikan paus. Berlakunya lockdown di situ. Hadirin, kita imbas balik bagaimana kita semasa berlakunya lockdown hampir 2 atau 3 bulan. Betul tak boleh keluar rumah, betul membungkam dalam rumah sahaja, tetapi insya-Allah masih selesa tu. Masih selesa. Boleh pergi ke tingkat 1, boleh pergi ke tingkat 2, boleh pergi ruang tamu, boleh pergi ke dapur. Kalau rumah ustaz masa lockdown, 3 tempat yang ustaz kenal pasti sangat meriah. Pertama kat library, kedua kat surau, ketiga kat dapur. Kat dapur tu pula yang paling kencang kuat berlaku ialah peti ais. Peti tu buka tutup, buka tutup, buka tutup, lus. Makan memanjang. Pokoknya nak beritahu selesa tu. Compare dengan Nabi Yunus alaihissalam berada dalam ikan paus. Bayangkan, dalam perut ikan ada air, dalam perut ikan ada darah, dalam perut ikan ada lendir, dalam perut ikan baunya hanyir, dalam perut ikan gelap, dalam perut ikan itu sendat. Gelap tak gelap disebut oleh para ulama zulumatun fauqa zulumatin, gelap yang bertindan-tindan, 3 lapis gelap ketika berada dalam ikan paus. Gelap pertama, gelap dalam ikan paus itu sendiri. Dalam itu tidak ada talian TMB elektrik. Yang kedua, gelap kerana dibawa oleh ikan paus nun ke dasar lautan, dan dasar lautan gelap. Ketiga, berlakunya pada waktu malam. Ya Allah, gelap tu. Jadi kita boleh bayangkan betapa stres Nabi Yunus alaihissalam di PKP kan dalam ikan paus. Gelap malam, gelap stres, malam stres, busuk, kotor, hanyir, darah, lendir, air busuk, semua ada. Baik, keadaan ini berterusan? Ya. Namun Allah menyebut di hujung ayat, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah tidak Nabi Yunus itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, nescaya kekallah Nabi Yunus berada dalam ikan paus sampai hari kiamat. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan langkah apa yang dibawa oleh Nabi Yunus yang disebab musabab beliau boleh exit, keluar daripada ikan paus. Ataupun bahasa kita hari ini, dia boleh keluar daripada lockdown, PKP, wabak, duduk dalam ikan paus. Jawabnya ialah kerana Nabi Yunus alaihissalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan di sini hukum illah, kerana kamu berzikirlah menyebabkan aku bebaskan kamu daripada lockdown. Dan andai kata kamu tak berzikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kamu kekal dalam ikan paus forever sampai hari kiamat. Baik, saudara muslimin dan muslimat sekalian, apa buah zikir, lantunan zikir Nabi Yunus alaihissalam? Tidak disebut pada surah As-Saffat, tetapi disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di hujungnya disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Inilah dia lantunan zikir yang dizikir oleh Nabi Yunus alaihi salam, menjadi sebab musabab beliau terselamat daripada